Kita orang Melayu ni lebih dia, tahu tak? Psikologi orang Melayu yang tak ada kat bangsa-bangsa lain. Ya, orang Melayu berani. Orang Melayu. Kita bukan sebab kita Melayu kan kita berani lah. Kita bukan claim Cuba tengok apa kata maknanya British punya kajian pasal psikologi orang Melayu. Kita ada satu istilah dipanggil amok. Jadi orang Yahudi ni memang dia ada gen penakut. Orang Melayu ada gen berani. Orang Arab kalau Quran sebut apa? Gen dia pengkhianat. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini mari kita kembali lagi untuk mencharge keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mari kita menambah ilmu pada majelis ilmu kali ini. Hari ini videonya dibawakan dari Ustadz Amin guys. Jadi judul videonya Melayu paling berani, Yahudi paling penakut. Masya Allah, ini menarik untuk kita sama-sama ketahui. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Ya udah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Siap nambah ilmu bareng-bareng pada video kali ini. Are you ready? Let's go. Dia ada bangsa-bangsa asas, bangsa-bangsa besar. Contoh bangsa besar, contohnya bangsa Arab. Okey. Betul, ada bangsa besar. Bani Israel, bangsa besar. Bani Israel. Bangsa Aryan, bangsa besar. Bangsa Aryan ni dia pecah dua. Satu ke timur, satu ke barat. Yang ke barat jadi bangsa Jerman. Yang ke timur bangsa Parsi. Itu bangsa-bangsa besar dunia. Bangsa Melayu, bangsa besar dunia. Bangsa Slavik tu Rusia sekarang. Atau ada bangsa besar dunia lagi, bangsa Rom. Bangsa Rom. Bangsa India, bangsa Cina, itu bangsa-bangsa besar dunia. Okey? Sebab tu baru ni Putin kata kita bangsa Slavik akan bersama bangsa Muslim memerangi bangsa Rom. Orang Rom tu orang barat, orang US tu semua orang Rom. Bangsa Slavik bersama bangsa Muslim akan bangsa Muslim akan memerangi bangsa Rom. Itu kan balik daripada cerita sejarah dulu lama lagi. Hari ini kita nak cerita pasal Bani Israel. Sebab orang Israel kaji kita sebagai orang-orang dipanggil grup orientalis dia, kaji kita. So kita kaji dia pula. Kita kaji dia pula. Siapa itu bangsa Yahudi? Okey. Saya nak cerita daripada sudut mengenali dia, sudut psikologi dia, daripada sudut maknanya peribadi dia dan sebagainya. Orang Yahudi ni Allah sebut wa inni faddaltukum 'alal alamin. Kami lebihkan kamu ni daripada sekalian alam ketika itu, sebab banyaknya nabi dan rasul daripada Bani Israel. Bani Israel memang banyak nabi dan rasul. Bangsa Arab hanya 4 orang nabi saja. Bangsa Arab. Iaitu Nabi Hud alaihissalam, makamnya dekat Hadramaut. Nabi Shu'aib alaihissalam, makamnya berada di Jordan. Nabi Saleh alaihissalam, makamnya berada di Mesir. Dan Nabi kita Muhammad SAW, makam berada di Madinah. Yang maknanya orang Arab 4 orang nabi je. Orang Yahudi, bukan Yahudi, Bani Israel, maknanya ramai nabi diutus pada dia tu. Okey. Oleh kerana banyaknya nabi diutus kepada Bani Israel, nature percaya benda gaib ada dekat dia. Nature percaya, kan nabi-nabi ni cerita pasal benda gaib kan. Jadi nature percaya benda gaib memang ada kat orang Yahudi. Sebab tu orang Yahudi ni dia memang suka cerita-cerita benda gaib ni. Saya kalau pergi ke sana bawa jemaah, kalau jemaah semua dah rehat, saya akan keluar balik. Saya akan melepak dengan dia orang semua ni. Saya nak faham cara dia berfikir. Kalau saya pakai cincin kan, saya akan cerita, kau tahu tak, cincin aku ni malam-malam dia datang mimpi tau. Dia suka cerita-cerita macam tu. Oh ya ke? Jual kat aku. Mana boleh. Okey. Tuan-tuan kan? Dia suka cerita macam tu. Tuan-tuan tahu tak, keris kita banyak dekat sana. Pergi tengok eBay. Dia jual. Siapa kolektor keris depan saya.
Berapa banyak keris yang dilelong atau dikata maknanya pernah memang ada di sana. Sebab keris kita memang banyak cerita mistik. Kita ni banyak cerita mistik, banyak daripada sana pun. Okey, jadi maknanya nature percaya benda gaib memang ada kat dia. Badan dia penuh tangkal tangkal, kepala tu tangkal tu, yang bergambar tu tangkal tu. Kalau tuan-tuan pergi nak tahu kedai orang Israel, mudah aja. Kalau orang Yahudi, kedai orang Israel confirm ada tangkal. Confirm ada tangkal. Itu tangkal tu kita guys. Tahu kat pintu ke kat atas confirm ada tangkal. Tangkal dia bulat ni tu, dia panggil ma'zuzah. Confirm ada tangkal kalau kita pergi. Sebab kita tak dapat beza muka. Macam muka Arab, muka Israel lebih kurang sama je. Macam dia orang tak dapat beza kita lah. Orang Malaysia, orang Indonesia, kita orang Kemboja, dan kita orang kau sini kita dapat beza. Dia orang bukan saja bangsa-bangsa Nusantara. Kita dengan Cina pun tak ada beza. Kita datang sana apa? Kan dia cakap dekat kita Cina kan. Ada kita jadi cakaplah sepatah dua bahasa Cina dekat kita tu kan. Dia tak berbeza. Jadi orang Israel confirm. Orang Israel kenapa dia tembak orang baling batu dekat dia? Sebab bagi dia kena batu tu sway. Kalau dia kena batu, dia akan pergi dekat walling wall dia tu, dia akan baca. Tuan-tuan pernah nampak tak yang pakai apa nama? Pakai senapang apa semua? Ya. Pergi tu aduk kan. Itu lepas kena baling batu tu. Kan? Padahal dia kena batu sway. Sebab tu kenapa dia boleh tembak anak-anak kecil yang plastik batu, sebab pada dia kepercayaan dia. Dia percaya, dia suka percaya benda mistik ni. Saya pernah tanya dia, bekas Perdana Menteri dia Ariel Sharon, koma 5 tahun saya kata, come on, engkau punya teknologi perubatan ni tinggi tau. Engkau tahu tu dah brain death, dah mati dah tu. Kenapa kau simpan? Oh no. Ini kena orang Islam punya sihir. Kita tengah usaha untuk ubat lagi. Ya Allah. Lepas 5 tahun dia ikhtiar mati. Daripada besar tu sampai kurus. Maknanya betul napasan je. Saya kata, dah ikhtiar dah. Oh, sihir orang Islam ni kuat. Oh, memang tak boleh lawan kita. Bagi dia. Bagi dia. Ya Memang Allah. menarik. Itu yang pertama dia. Lepas tu kalau tuan-tuan seprofesional mana, tuan-tuan cerita benda-benda gaib. Oh, suka dia cerita. Malam tadi aku mimpi, dia suka cerita macam tu. Okay. Sebab tu kita plan. Kenapa dia tak percaya kepada Nabi Muhammad, tapi dia percaya kepada khabaran ghaib Nabi Muhammad? Kita plan. Kan Nabi kata akhir zaman besok semua batu-batu dan pokok-pokok mengeluarkan gelombang yang boleh difahami. Ya ibadah Rahman, wahai hamba Allah. Ni belakang ni ada Yahudi tangkap. Kecuali satu pokok bernama pokok Gharqad. Dia sebahagian dari mereka dia tanam Gharqad. Kita banyak sekarang kan kita lihat Muhammad, tapi dia percaya perkhabaran ghaib Nabi Muhammad. Pohon itu Kenapa? tumbuh. Sebab dia suka benda ghaib tu, dia suka tu. Sebab tu ketika Dajjal datang, kenapa kebanyakan orang Yahudi mengikut Dajjal? Sebab Dajjal buat benda-benda ghaib tu. Dia suka. Kan dalam hadis yang disebut, kan maknanya ya tabu Dajjal sabuna alaf Yahudiyah min Isfahan. Dajjal akan diikuti 70,000 daripada Yahudi daripada Isfahan. Isfahan ni Iran sekarang. Saya pergi Isfahan, saya pergi sinagog dekat Isfahan. Okey, Maula Jacob Sinagog. Tuan-tuan cuba search apa nama wujud Maula Jacob Sinagog dekat Isfahan. Orang Yahudi Isfahan. Kenapa? Ramai Yahudi sana tu. Saya boleh cerita lah kenapa Yahudi, nanti kalau masa ada lagi kita akan cerita kenapa Yahudi daripada Isfahan, kenapa bukan Yahudi yang lain-lain. Okey. Di mana dia suka percaya benda-benda gaib. Sebab itu kalau Dajjal datang, dia suka apa nama? Dia boleh ikut Dajjal tu. Kita orang beriman, kita ada guideline benda-benda gaib. Kita ada guideline. Kita benda-benda bertentangan dengan apa yang Quran, hadis dan perbahasan para ulama yang muktabar, kita akan tolak. Sebab itu kita takkan memuja-muja, takkan pakai tangkal, kita akan percaya benda-benda, kita ada guideline kita. Sebab itu apabila Dajjal datang, dia tunjuk sihir dia pun, orang beriman takkan tersilau pun. Sebab kita dapat differentiate, ini sihir ni. Sebab kita ada guideline. Dia tak ada, dia suka benda tu. Sebab tu dia apa nama, dia boleh ikut Dajjal benda tu. Itu orang Yahudi agama.
Yang kedua, psikologi orang Yahudi ni tuan, dia memang bangsa penakut. Saya bukan buat cerita tau. Tentang kita suka dia, kita tuduh dia macam-macam kan. Tuan-tuan kalau siapa yang ahli psikologis, psikiatris depan saya, cuba cari rujukan-rujukan, dia sendiri mengakui dalam DNA dia memang ada darah penakut. Sebab dia memang bangsa yang dihalau, dibunuh, di mana dekat Firaun jadi hamba kan. Jadi dengan sendiri memang benda tu ada kat dia. Dan dalam Quran Allah sebut isaqaltum fil ard. Dia kalau nak berperang dia tak berani nak pergi perang. Sebab tu ketika perang Uhud kan 1,000 orang mula-mula. 300 orang Yahudi tarik diri. Perang Uhud tinggal 700 orang tau. Nabi tu tinggal 700 orang je. Yahudi tarik diri. Dia tak berani. Dia memang penakut orang dia. Kalau kita pergi sana, dia padahal maknanya pakai senapang punya apa, siapa-siapa pernah ikut tu pergi sana, dia tak berani pandang mata kita ni. Kita pandang macam itu kan, dia alih kita. Dia tak berani. Kan? Orang Yahudi. Dia ada gen penakut. Kan? Dalam diri dia tu. Kan? Kita orang Melayu ni lebih dia, tahu tak? Psikologi orang Melayu yang tak ada kat bangsa-bangsa lain. Ya, orang Melayu berani. Orang Melayu. Kita bukan sebab kita Melayu kan kita berani lah. Kita bukan claim Cuba tengok apa kata maknanya British punya kajian pasal psikologi orang Melayu. Kita ada satu istilah dipanggil amok. Amok hanya daripada bangsa Melayu. Amok dia bukan mengamuk yang baling pinggan, tak puas hati yang lelaki kita mengamuk, baling pinggan, balik kawan itu mengamuk. Amok ni mana berani mati. Orang Melayu gen dia ada berani mati tau. Ini bukan kita claim, bukan kita Melayu kan kita. No. Sebab tu ketika kes rempangan dekat apa nama dekat Lingga kan General General TNI Indonesia punya tentera dia kata jangan main dengan Melayu. Orang Melayu ni ada satu dipanggil amok. Kan, dan ada dalam speech dia tu. Amok ni mana berani mati. Orang Melayu ada gen tu ada dalam Melayu. Walaupun kita Melayu ni nampak lembut kan. Sampai satu stage apabila dia dah nekat dia tak kira apa dah. Kan? Kita bukan claim kita bukan itu memang itu reality. Perkataan amok tu sendiri daripada dalam bahasa Melayu. Buka kamus. Amok tu asal daripada bahasa Melayu. Orang Melayu ni dia lebih tu. Orang Yahudi dia ada pengecut. Orang Melayu dia ada benar berani, dia panggil darah amok. Bukan mengamuk tau. Amok tu baling pinggan tu itu gaduh dengan lelaki tu selesaikan sendiri lah kan. Ini amok tu maknanya darah berani itu ada orang Melayu kita. Saya tak tahu sekalian benda ni saya dengan izin Allah rasa lah okey. Saya dengan izin Allah dalam dunia diving ni agak tinggi lah, syukur alhamdulillah. Saya ambil sebagai fardu kifayah tu. Waktu saya train cave dive ni dia benda yang kalau orang diving ni cakap orang gila je yang akan pergi ke arah situ lah sebab apa-apa hal kita tak boleh di atas, dia ada overhead environment, kita kena teknik keluar dan banyak orang pergi masuk cave nak cari jalan keluar tak jumpa, tinggal so the cave dah training dia. Saya waktu train cave dive dekat Mesir tu banyak cave Cave tu lebih kurang dekat 1 km. Penetration dekat 1 km. Kita turun 30 meter pakai rebreather 30 meter and penetration dia dekat 1 km. Saya depan, instructor saya belakang. Saya yang apabila nak masuk suspend juga tapi ya Allah aku bertawakal kepada Engkau ya Allah. Apa tahu kan? Kita masuk ni dah sampai setengah kilometer sampai 500 meter tu. Saya punya instructor yang panggil balik. Dah cukup balik. Dia tak berani. Dia instructor tau. Orang Belgium. Tapi tak tahu darah dia mungkin semetik ke apa saya tak tahu. Kan? Dekat ada satu orang approach saya daripada satu organisasi. Dia kata, marilah crossover jadi dia punya instructor. Saya kata, okey, kalau saya nak crossover pun, saya akan crossover technical instructor. Dan saya nak untuk turun 120 meter. 120 meter? Aku pun tak berani. Padahal dia instructor, trainer. Orang Melayu ni
Nah, itu sedikit daripada diving lah. Tapi nak cerita dia, benda tu memang real tau dekat orang Melayu kita. Kalau kita dah nekat, maknanya memang dia akan takut tak ada. Okay. Jadi orang Yahudi ni memang dia ada gen penakut. Orang Melayu ada gen berani. Orang Arab kalau Quran sebut apa? Gen dia pengkhianat. Terbukti kayaknya sih. Arab tu kalau tak beriman paling kufur, paling munafik. Munafik itu maknanya pengkhianat lah. Sebab tu sejarah bangsa Arab penuh dengan pengkhianatan. Tombangnya ketika Utsmaniyah, kita mengata Kamal Atatürk tau. Kita mengata Kamal Atatürk jahat lah apa semua. Portion Kamal tidak Atatürk diterima. kecil je sebenarnya. Kamal Atatürk daripada dalam. Yang besar dia adalah Revolusi Arab 1916. Wah, ini menarik tuh Revolusi Arab. Jadi Syarif Hussein pernah dengar nama Lawrence Arabia. Lawrence Arabia ni satu orang British juga Dia hasut ketua Arab ni, kata gini, kenapa kau nak tak dengan Turki? Arab kena jadi khalifah baliklah. Kita sama-sama tombangkan Turki, nanti kita lantik kau jadi khalifah. Syarif Hussein. Oh setuju, buat revolusi Arab. Jadi seluruh orang Arab dah tinggalkan Turki keseorangan. Kenapa orang Turki, point of view kita, dia maknanya merosakkan Islam dan kita tak suka dia. Kenapa orang Turki suka Kamal Atatürk? Tuan-tuan silakan. Kenapa? Sebab ketika itu Turki tengah bersendirian dan negara British nak tawan dia dan Kamal Atatürk berjaya pertahankan. Soal dia memang hapuskan khalifah tu memang teruk dia lah. Tapi kenapa kita nak faham? Kenapa orang Turki tetap sokong dia? Sebab kalau tak, Turki adalah negara yang mungkin dah dipadam daripada muka bumi. Dah tak elok dah. Sebab tu kita, apa kau sokong untuk Kamal Atatürk? Jadi sebenarnya Kamal Atatürk menghapus khalifah, sebahagian yang besarnya adalah Syarif Hussein, orang Arab. Jadi dijanjikan untuk jadi khalifah, tombang khalifah 1924, dia pun jumpa British. Kita tahu tadi kan macam mana British punya pemusuhan dengan Islam. Dia kata okey, khalifah dah tombang, March 1924 okey, macam mana nanti aku jadi khalifah? Okey, boleh. Kau bawa seluruh keluarga kau, kita pergi ke Cyprus. Kita buat lantikan di Cyprus. Sampai di Cyprus, dipenjarakan dia. Sebab itu Syarif Hussein dekat hati kecil dia macam menyesal. Aku pimpin revolusi Arab, rupanya kena tipu dengan British. Di akhir-akhir hayat dia kata, boleh tak aku nak sembahyang di Baitul Maqdis, boleh tak? British kata okey, bolehlah. Diterbangkan dari Cyprus pergi ke Amman, Jordan. Nak masuk Baitul Maqdis, meninggal dia. Tak sempat sembahyang kat Baitul Maqdis. Sebab daripada dia tu, Baitul Maqdis jatuh ke British, kemudian jatuh kepada Israel. Tapi orang ambil muliakan makam jenazah dia, tanam dekat sekitar Baitul Maqdis. Syarif Hussein. Jadi Arab, dia memang innal a'rab asyadul kufra wan nifaq. Kalau tak beriman jangan tuduh semua kita tak beriman. Sebab itu apa beza Israel bom Gaza dengan Bashar Assad bom rakyat dia? Bashar Assad tu dah sampai bom pakai nuklear tau. Yang US bagi warning tu kan. Nak tembak Syria. Nak bom lah, tapi janganlah pakai nuklear. Kan? Dia sampai buku ni sampai yang US waktu Trump waktu tu warning dia. Okey. Jadi maknanya itu. Maknanya dia pertama dia memang percaya benda-benda khurafat ni. Yang keduanya dia memang bangsa penakut. Cuma saya nak cerita sikit kisah sebagai penutup kita cerita sikit kisah. Okey, satu hari saya bawa satu grup budak-budak muda ni pergi Palestin. Dari grup orang muda, grup orang-orang yang tidak muda, bukan tua sensitif tidak muda tua sensitif tidak muda. Okay. Grup muda dan grup tidak muda. Okay. Jadi grup muda ni diver tau, dia kata Ustaz, kembang-kembang hidung dia. Kita apa? Kita nak jadi orang Melayu pertama yang menyelam di Palestin, boleh tak Ustaz? Kita boleh urus, boleh. Okey, jadi hari itu yang geng-geng tidak muda ni lawatan biasalah. Adanya makam-makam. Yang geng muda tu saya lead sendiri untuk pergi ke diving. Di Eilat ni lebih kurang dalam 200 km lah daripada Jerusalem. Pergi ke Eilat. Okay, sampai di Eilat, Okey, minta lesen kau, bagi lesen. Minta buku log, sebab kita diving ada buku log. Dan orang kalau pergi mana nak bawa buku log, lesen cukup lah. Buku log. Oh, buku log tak bawa lah.
oh kalau tak bawa kami anggap kau dah lama tak diving, kena buat refresh course. 1 jam darat, 1 jam dalam air. Bersama saya dengan Mak Saleh yang lain. Kan? Tuan-tuan sekalian, dia buat refresh course, tak skip satu tajuk pun. Satu sampai Mak Saleh tu, come on lah, kau tengok kita pegang tank pun kau tahu kita ni biasa ke tak. No. Satu. Dekat dalam air refresh course pun satu. Tak skip satu tajuk pun. Tuan-tuan menyelam dekat negara Arab, lebih spesifik Mesir. Dekat Dahab tu dia ada satu dipanggil Blue Hole. Blue Hole ni kalau ikut sebahagian mana kajian, tahi bintang jatuh, boom, dekat tepi pantai, wujud 3 kali padang bola sepak, lubang beratus meter ke bawah. Blue Hole. Jadi langkah dekat pantai je, pup, beratus meter terus. Menyelam dekat Blue Hole. Lesen kau? Lesen sorry lah, tak bawa lah. Lesen pun tak bawa tau. Betul kau diver? Betul. Kamu ke diver apa? Okey. Kau ambil equipment kat sana. Tank ambil sana. Jangan lupa bayar sini. Kau terjun depan tu. Lesen pun tak check. Sebab itu Blue Hole di Dahab, nama lain dia adalah diver cemetery, perkuburan diver. Bahawa banyak orang meninggal kat situ. Tak check langsung. Okay. Habis diving, saya nak makan. Okay. Walaupun ada fatwa kata sembelihan orang Yahudi boleh dimakan, tapi saya tak tergamak nak makan sembelihan orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ni dia ahli kitab. Dia sembelih pertama atas nama Allah, Syamshim macam bismillah adalah. Yang keduanya, dia memang tak makan babi. Orang Yahudi memang tak makan benda itu. Istilah halal bagi orang Yahudi adalah kosher. Kalau tuan-tuan pergi naik kapal terbang pergi ke US ke mana, tak ada makanan halal, boleh minta makanan kosher. Kan? Kalau pergi ke mana tak ada restoran halal, boleh cari restoran kosher. Kan? Walaupun ada fatwa kata sembelih Yahudi boleh makan, tapi saya tak tergamak nak makan. Geli aku kan. Jadi saya pun cakap, okay, kita cari restoran seafood. Kerja seafood lah. Okay. Kita pun cari. Saya ingat lagi nama restoran tu. Saya ingat dekat Google kita akan jumpa nama restoran tu. Ginger Asian Seafood. Saya ingat lagi. Ginger Asian Seafood. Okay. Saya masuk. Saya buka menu. Tengok kan. Tom Yum Big Prawn. Tom Yum udang besar. Saya terus blok mental saya tau. Merepek si Yahudi ni. Betul. Yang belah tengah pasir merepek tu Yahudi ni kan. Sebab apa? Saya biasa pergi negara Arab. Okay. Kari rasa kari. Kan? Masak sambal rasa kari. 3 rasa kari. Semua ada kari. Tom Yum pun rasa kari. Tuan-tuan pergi kat negara Arab, Asian restaurant, semua rasa kari. Okay. Tapi saya tak tahu nak minta apa lagi, saya pun minta Tom Yum. Tom Yum Big Prawn. Okay. Tak lama lepas tu sampai Tom Yum. Saya tengok Tom Yum. Rupa macam Tom Yum ni. Kan? Bau. Bau Tom Yum ni. Rasa sebiji macam Tom Yum kat negara kita. Saya sampai panggil chef dia tau. Sekejap, mana kau belajar Tom Yum ni? Dia kata aku belajar kat Thailand. Dan barang mentah semua daripada Thailand. Kalau dia kata Tom Yum. Jadi apa yang saya nak cerita kat sini, dia sama je macam bangsa lain, malahan dia bangsa penakut dan bangsa yang paling khurafat. Tapi ada satu benda, dia kalau buat kerja sungguh-sungguh. Dia tak kerja buat kerja cincai, dia tak kerja buat kerja main-main. Itulah benda yang sepatutnya ada dalam dada orang Islam. Buat kerja tak main-main. Tapi kita orang Islam kan cincai-cincai, tak main-main kan. Kita lebih kurang kan, tak buat betul-betul. Tuan-tuan dan ibu kakak saya sekalian kan, benda main-main buat betul-betul pun nampak hebat. Benda main-main, main badminton, kan main-main tu, buat betul-betul nampak hebat. Ada piala tu, ada piala ni sampai antarabangsa kan. Naik basikal kan macam main-main. Waktu nak leto di Langkawi, squad Malaysia, kejap-kejap nampak dekat Masjid Negeri, kejap dekat Kelang, kejap-kejap dekat PJ kan. Benda main-main buat betul-betul pun nampak hebat. Kenapa benda betul-betul kita buat main-main? Kalau benda betul-betul kita buat betul-betul, lagi hebat. Itu benda yang kita kena ubah sikit kan. Maknanya jangan buat kerja cincai.
sebagai orang Islam kan, apa membuat harta rumah kita. Jangan main-main lah. Kita dianugerahkan rumah, tapi hari ini cuba buka laci dapur kita. Plastik 3 tahun daripada mana-mana tu dah jadi sarang lipas ada kat situ. Buka store rumah kita, kipas patah dalam tu, tikar koyak dalam tu, kan? Tukar minyak hitam kereta kan, dia baki sikit-sikit kan, ada dah 5 botol situ, kan? Cuba gabung yang sampah buanglah. Maknanya mengendali rumah pun kadang-kadang kita tak serius, kan? Iya. Iya banget lagi. Sawang kan. Aman aja. Laba-laba tu kat rumah kita dah. Dah 3 tahun dah beranak cucu dekat situ. Cucu dia dah buat sawang belah tempat lain dah tu. Sekali dia jalan tak lawat cucu dia. Okey, balik. Kita ada masjid depan saya. Ustaz ni kalau berkata suka benar. Buat betul-betul. Kan? Jadi kalau benda betul-betul kita akan hebat. Benda betul-betul jangan buat main-main. Kan? Benda main-main buat betul-betul pun nampak hebat. Apatah lagi benda betul-betul. Okey. Jadi itu sajalah yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita jumpa lagi. Okey. Oke, nah itu dia ceramah di majelis ilmu kali ini oleh Ustadz Amin. Melayu paling berani, Yahudi paling pengecut, Arab paling munafik. Itu kalau Arabnya nggak beriman gitu ya guys. Jadi tidak bisa kita pukul rata semua bahwa Arab itu munafik gitu. Tapi kalau dilihat dengan tragedi Palestina, Israel gitu, kita juga bisa melihat peran Arab di sana bagaimana ya. Kita bisa menilai lah ya orang Arab seperti apa gitu. Kerajaan atau pemerintah Arab tuh seperti apa gitu loh. Semoga di video kali ini bisa kita dapatkan ilmunya, bisa kita dapatkan tauladannya, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama kita tidak boleh malas ya. Aku setuju sama statement Ustadz Amin soal Melayu paling berani. Itu juga salah satunya bukti nyata terlihat di perebutan tanah di Rempang yang ingin dirampas. Kita bisa melihat juga betapa kuatnya orang Melayu di sana untuk mempertahankan tanah mereka, karena memang itu adalah hak mereka gitu kan. Bahkan di beberapa video kita bisa melihat mereka orang-orang Melayu yang ada di Rempang pantang menyerah, tidak takut mati. Jadi aku setuju sama Ustadz Amin bahwa orang Melayu itu orang paling berani. Satu hal yang tidak dimiliki bangsa lain, hanya bangsa Melayu yang punya, itu amuk tadi guys. Aku juga setuju soal itu. Betul. Oke, jadi semoga video kali ini bisa menambah ilmu, bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Udah kayak cukup sekian video rasa kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.